Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalikha Laila Ashikin binti Azhan bersama dua rakan sekumpulan saya iaitu Nur Firzani binti Faizli dan Nur Iman Atirah binti Jamil Khair akan membentangkan kertas kajian kami yang bertajuk Pengabaian Etika dalam Masyarakat Malaysia, Permasalahan, Punca dan juga Cara Mengatasi. Dalam pembentangan ini, kami akan membincangkan mengenai pengenalan etika, objektif kajian 1 sehingga 3, perbincangan objektif 1 sehingga 3 dan juga kesimpulan kepada kertas kajian kami. Pertama sekali, saya akan membentangkan mengenai abstrak kepada kertas kerja kami yang mana tajuk yang telah kami terima ialah Pengabaian Etika dalam Masyarakat Malaysia, Permasalahan, Punca dan juga Cara Mengatasinya. Dua kata kunci yang penting dalam kertas kajian kami ialah pengabaian etika dan juga masyarakat Malaysia. Dua kata kunci ini merupakan dua perkara yang amat dekat dalam kehidupan seharian kita. Oleh hal yang demikian, sesuai dengan tajuk kertas kerja kami, tujuan kami menjalankan kertas kerja ini adalah untuk mengkaji permasalahan ini secara lebih mendalam untuk mengorek punca berlakunya permasalahan ini dan juga untuk mencari kaedah-kaedah dan juga cara-cara untuk mengatasi masalah pengabaian etika dalam masyarakat Malaysia. Seterusnya, proses penyelidikan yang digunakan dalam kertas kerja kami adalah kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan ialah kajian yang dilakukan dengan mengulas topik ataupun kajian sedia ada tanpa melaporkan sebarang kajian baharu. Kajian kepustakaan juga sering dipanggil sebagai sumber sekunder. Seterusnya, kertas kerja kami ini telah membawa kepada satu keputusan yang mana kami mendapati bahawa permasalahan pengabaian etika dalam masyarakat Malaysia ini boleh diatasi. Sudah pastinya dengan kerjasama dan juga kerja keras semua pihak dalam bergandengan bahu untuk menyelesaikan masalah ini. Selain daripada itu, saya akan menyenaraikan kajian-kajian terdahulu yang ada mengetengahkan isu-isu yang akan kami bincangkan dalam kertas kerja kami ini. Secara umumnya, kertas kajian kami ini akan membincangkan 3 subtopik utama, iaitu pertama sekali, pengabaian etika di tempat kerja, kedua, pengabaian etika dan pengabaian konsep perpaduan dalam masyarakat berbilang kaum, dan juga yang ketiga, pengabaian etika dalam masyarakat dalam melakukan aktiviti seharian. Kajian lepas yang pertama yang kami rujuki dalam kertas kerja ini adalah satu sorotan literatur daripada Ruslan Hassan et al. 2020 yang mana beliau telah mengkaji kefahaman etika dan moral pelajar IPT. Seterusnya, kajian lepas yang kedua yang telah kami rujuki adalah satu kajian daripada Megat Ayub Megat Arifin pada tahun 2016 yang mana beliau merupakan seorang pegawai PDRM. Kajian beliau ini telah dijalankan ke atas 760 orang pegawai PDRM yang lain untuk mengkaji nilai integriti dan juga etika dalam organisasi mereka sendiri. Kajian literatur yang ketiga yang telah kami gunakan adalah satu kajian daripada Suhana Saad pada tahun 2012. Dalam kajian beliau telah mengutarakan konsep Satu Malaysia dan juga konsep Wawasan 2020 dalam pembentukan masyarakat Malaysia yang bersatu padu dan juga berintegriti. Tidak kurang daripada itu, kajian literatur yang keempat yang kami rujuki dalam kertas kerja ini merupakan satu kajian daripada Zuria Akmal Saad pada tahun 2018 yang mana beliau mengkaji punca pelajar ijazah sarjana muda pengurusan pejabat dari UiTM Jengka Pahang yang mana beliau mendapati bahawa pelajar-pelajar ini tidak mengamalkan etika dalam kehidupan seharian mereka kerana mereka
tidak diberi didikan yang secukupnya mengenai nilai etika dalam pembelajaran sehari-hari mereka. Akhir sekali, kajian terdahulu yang kelima yang menjadi sumber sekunder dalam kertas kerja kami adalah satu kajian daripada Siti Aisyah Maliki et al. 2018 yang mana dalam kajian tersebut beliau telah menekankan mengenai bagaimana pembelajaran nilai etika di sekolah dan juga di institut-institut pengajian tinggi adalah krusial dalam masyarakat kita. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua. Saya Nur Iman Atira binti Jamil Khair akan memulakan pembentangan hari ini dengan pengenalan mengenai etika. Apa itu etika? Istilah etika berasal daripada perkataan Yunani iaitu ethos yang membawa maksud, adat, akhlak dan kepribadian. Perkataan ini juga terdapat dalam Kamus Bahasa Inggeris sebagai ethics yang bererti satu cara bagi mengawal tingkah laku manusia berdasarkan kepada moral. Menurut Kamus Dewan pula bermaksud ilmu berkaitan prinsip akhlak atau moral yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan. Etika dalam Islam adalah akhlak merujuk kepada nilai akhlak atau prinsip moral yang berpandukan kepada Al-Quran dan hadis. Ianya merujuk kepada nilai-nilai baik dan dengan melakukannya seseorang itu akan mendapat ganjaran pahala. Selain itu, ia juga dapat ditakrifkan sebagai ilmu pengetahuan yang mengajarkan mana baik dan mana yang buruk. Bahkan, etika adalah akhlak yang bertunjakan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta ajaran Al-Quran dan hadis. Justru memang tidak disangkal lagi akhlak dan etika mempunyai kaitan antara satu sama lain. Terdapat 3 pandangan ahli falsafat terdahulu tentang konsep etika ini. Yang pertama, pandangan ahli falsafah Socrates di mana dia menyatakan bahawa etika ini berkait dengan meyakinkan manusia untuk berakhlak mulia. Socrates juga menganggap bahawa orang yang tidak beretika ini adalah lemah dan mempunyai masalah psikologi yang tidak sihat. Manakala Plato pula berpendapat bahawa untuk mengkaji hubungan etika dan personaliti atau sikap manusia, beliau menyatakan lagi bahawa kesihatan sesuatu roh itu merupakan satu keperluan terhadap kebaikan moral, akan tetapi ia amat sukar untuk mencapai kebaikan sejati. Yang seterusnya ialah pandangan ahli falsafah Aristotle yang berpendapat bahawa kebaikan moral ini berkait rapat dengan sikap dan personaliti individu tersebut. Terdapat 3 jenis etika yang dibincangkan di dalam tajuk ini. Antaranya ialah etika deskriptif, etika normatif dan juga etika analisis. Etika deskriptif ialah etika yang membincangkan tentang sejarah sistem moral. Etika ini menerangkan tentang sikap manusia dan perilaku manusia secara rasional dan apa yang mereka mahukan di dalam kehidupan mereka. Ia juga boleh diklasifikasikan tentang cara atau kepercayaan yang digunakan dan diikuti di dalam sesebuah masyarakat. Sebagai contoh, Kristian, Buddha, Islam dan juga Hindu. Seterusnya ialah etika normatif. Etika normatif ialah etika yang berkenaan dengan sikap dan perilaku manusia dalam membuat sesuatu keputusan. Ia memberikan gambaran yang jelas tentang cara manusia hidup dengan peraturan atau perbuatan yang baik dan menghindarkan diri daripada perbuatan yang negatif. Selain itu, etika analisis iaitu etika yang menganalisis serta membuat kritikan tentang etika normatif dari segi fungsi dan kegunaannya. Objektif kajian bagi topik ini adalah untuk membincangkan sejauh mana masyarakat Malaysia mengabaikan pengamalan etika dalam kehidupan seharian akibat daripada kemajuan negara pada alaf yang ke-21.
seterusnya. Untuk mengenal pasti bagaimana isu pengabaian etika dalam masyarakat Malaysia dipengaruhi oleh kemajuan negara pada alaf yang ke-21. Dan akhir sekali, untuk menganalisis penyelesaian yang boleh diterapkan dalam masyarakat Malaysia untuk menangani isu pengabaian etika alaf yang ke-21. Seterusnya, saya akan menerangkan perbincangan tentang objektif kajian 1 di mana membincangkan sejauh mana masyarakat Malaysia mengabaikan pengamalan etika dalam kehidupan seharian akibat daripada kemajuan negara pada alaf yang ke-21. Terdapat 3 permasalahan atau perbincangan tentang objektif kajian ini. Yang pertama ialah pengabaian etika di tempat kerja. Kedua, pengabaian konsep perpaduan masyarakat berbilang bangsa. Dan yang ketiga, pengabaian etika masyarakat dalam aktiviti seharian. Permasalahan pertama yang ingin dibincangkan adalah pengabaian etika di tempat kerja. Masalah ini semakin hari semakin kerap berlaku dan berleluasa di negara ini. Sesetengah masyarakat masih lagi tidak mengikuti dan mengabaikan peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini menyebabkan munculnya sikap negatif iaitu seperti datang lewat ke tempat kerja, menangguhkan sesuatu tugasan yang diberikan, membawa perihal peribadi di tempat kerja serta berbual-bual kosong ketika waktu bekerja dan menyalahgunakan kuasa yang ada. Apabila perkara sebegini kerap berlaku, maka masyarakat menganggap bahawa permasalahan ini telah menjadi satu budaya kerja dan budaya kerja yang negatif ini seharusnya dielakkan kerana ia akan mengganggu prestasi kerja seseorang. Seperti yang kita sedia maklum, Malaysia ini terkenal dengan penduduknya yang berbilang bangsa dan kaum. Antaranya ialah bangsa Melayu, India dan juga Cina. Setiap bangsa dan kaum ini mempunyai adat dan budaya mereka tersendiri. Sebagai contoh, 2 unsur utama masyarakat Melayu adalah unsur agama dan adat istiadat. Kedua-dua unsur ini amat penting dalam pembentukan sasiah diri seseorang. Manakala masyarakat India pula menekankan unsur family atau lebih dikenali sebagai joint family. 2 aspek utama dalam sistem keluarga masyarakat India ini adalah ashrama dharma, iaitu tahap yang perlu dilalui manusia, dan purusarta, iaitu 4 objektif mulia terhadap manusia. Manakala masyarakat Cina pula mementingkan sistem pemujaan yang dipanggil sebagai animisme atau kepercayaan primitif. Mereka percaya bahawa kebebasan dalam mengamalkan beberapa kepercayaan ini dapat memberikan kesejahteraan serta kebahagiaan selagi ia tidak bertentangan dengan adat mereka. Namun, terdapat juga permasalahan dalam konsep perpaduan masyarakat berbilang bangsa ini. Namun, terdapat juga permasalahan dalam konsep perpaduan masyarakat berbilang bangsa ini. Antaranya ialah mereka tidak menghormati budaya dan adat orang lain dan bersikap prejudis seperti mula memandang serong dan berfikiran negatif terhadap kaum lain. Mereka bertindak dengan membuat kacau balau dan mengeluarkan kenyataan yang boleh menyentuh isu sensitiviti bangsa dan kaum lain. Hal ini dapat dilihat di dalam peristiwa 13 Mei. Permasalahan yang seterusnya ialah pengabaian etika masyarakat dalam aktiviti seharian. Seiring dengan peredaran semasa, masyarakat mula mengendahkan nilai-nilai mulia serta amalan berbudi bahasa di dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, bercakap kasar terhadap orang lain, tidak menghormati antara satu sama lain, mempunyai sikap mementingkan diri sendiri, serta mengikut cara hidup budaya barat yang tidak bermoral dan merosakkan harta benda awam. Perkara-perkara sebegini dapat dilihat apabila mereka mula bercakap dengan intonasi yang kasar dan mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya, sama ada di luar maupun di media massa. Terdapat juga beberapa segelintir masyarakat yang mementingkan diri sendiri. Perkara ini dapat dilihat di mana mereka tidak memberi tempat duduk kepada golongan orang kurang upaya dan orang tua ketika menaiki pengangkutan awam.
Tambahan pula, masyarakat yang melakukan vandalisme membuang sampah merata-rata juga salah satu sikap yang tidak bermoral. Perkara sebegini sewajarnya diberi perhatian, jika tidak, ia akan memberikan kesan yang buruk kepada generasi yang akan datang. Perbincangan yang kedua iaitu mengenai puncanya. Yang pertama adalah tidak melewati budaya integriti dan tanggungjawab. Yang kedua, kurang didikan daripada ibu bapa dan ibu bapa yang punya sikap perkauman sehingga mempengaruhi sikap anak-anak. Dan yang ketiga adalah pengaruh raka sebaya, media dan budaya barat. Berikutnya perbincangan yang kedua. Antara puncanya yang dapat disimpulkan di sini adalah kerana sikap masyarakat kita yang tidak menghayati budaya integriti dan memahami tanggungjawab, terutamanya di tempat kerja. Integriti secara umumnya adalah kualiti yang perlu ada pada diri seseorang individu dan organisasi. Integriti bermaksud seseorang itu perlulah bersikap jujur, telus, amanah, berwibawa dan juga bersikap accountability. Malahan amanah juga sifat mulia yang dititip beratkan oleh Nabi Muhammad sejajar dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang dinyatakan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-58 yang membawa maksud, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Balik kepada tanggungjawab pula, kita sebagai seorang Muslim terutamanya tidak boleh memandang enteng mengenainya. Namun begitu, masih ada antara kita yang tidak bertanggungjawab apabila melakukan tugas dalam satu pekerjaan ataupun dalam tugasan harian. Tamsilnya, mereka tidak menepati masa membuat kerja sambil lewa, tidak bersikap profesional dengan rakan sekerja, bersikap rasis ataupun pilih kasih. Sementara itu, sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu juga akan diminta bertanggungjawab terhadap apa yang kamu pimpin. Ketua atau imam adalah pemimpin dalam keluarganya dan dia akan bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpin dan dalam mengendalikan, dan pembantu rumah tangga juga pemimpin dalam menguasai harta benda majikannya, dan dia juga akan ditanya tentang apa yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Hadis ini menjelaskan bahawa setiap daripada kita ada tanggungjawab masing-masing terhadap apa sahaja yang diamanahkan kepada kita. Justru itu, terbuktilah bahawa kita sepatutnya menunaikan tugasan dengan seikhlasnya dan terbaik bagi menyempurnakan tanggungjawab serta amanah yang telah diberikan. Ini adalah beberapa contoh kes-kes yang berlaku sejak kebelakangan ini, sama ada kes rasuah ataupun pecah amanah. Bukan itu sahaja, hal ini berlaku adalah kerana kurangnya didikan daripada ibu bapa dan guru mengenai konsep perpaduan. Bahkan ada juga ibu bapa yang mempunyai sikap perkauman sehingga mempengaruhi sikap anak-anak. Lebih-lebih lagi jika mereka dibesarkan di sekolah jenis kebangsaan yang memang dikhususkan ataupun dibahagikan kepada bangsa yang berbeza. Mungkin mereka sejak dari kecil lagi telah terbiasa bergaul dengan rakan-rakan sama mereka sahaja dan tidak biasa atau tidak pernah bertegur sapa dengan bangsa lain. Ibu bapa mereka juga mungkin tidak pernah berinteraksi dengan jiran mereka yang lain, menyebabkan anak-anak juga berpendapat yang mereka tidak boleh atau tidak perlu berkawan dengan mereka. Malah jika penjaga masing-masing sibuk bekerja sehinggakan anak-anak mereka tidak diberi perhatian, menyebabkan ada antara mereka terpengaruh melakukan perkara yang tidak sepatutnya. Pentingnya anak-anak dididik dari awal mengenai sikap sebegini dan
juga didikan agama kerana tiada agama yang mengajar pengikutnya untuk membenci antara satu sama lain. Dalam konteks ini, contoh teladan daripada ibu bapa juga memainkan peranan yang tersendiri. Setiap perbuatan mereka akan dicontohi oleh anak-anak mereka. Lantaran itu, amatlah penting bagi ibu bapa menjadi role model yang baik. Selain itu, pendidikan moral yang mungkin tidak ditekankan dengan lebih mendalam dan pendederahan yang kurang meluas menjadi salah satu faktor mengapa mereka mengabaikan etika serta kurangnya perhatian semasa belajar. Melalui pembelajaran ini, pasti mereka dapat mempelajari dan mengambil iktibar atas apa yang telah berlaku sebelum ini. Sudah terang lagi bersuluh, pendidikan agama, moral dan teladan daripada ibu bapa masing-masing memberi peranan yang besar bagi membentuk masyarakat yang lebih beretika. Tambahan pula, tidak dinafikan lagi pengaruh rakasbaya, media massa dan juga budaya barat yang jelas kita lihat pada kebelakangan ini telah menjadi ikutan bagi setengah masyarakat pada hari ini. Ekoran daripada sikap rakan-rakan yang tidak dipantau oleh ibu bapa masing-masing yang akan mempengaruhi rakannya untuk melakukan perkara yang tidak sepatutnya ataupun melampaui batas. Lebih-lebih lagi jika mereka selalu terdedah kepada media-media yang tidak sepatutnya. Hal ini adalah kerana dunia kini yang mana internet ialah saluran dan media sosial menjadi wadah utama menyampaikan segala maklumat sama ada yang bermanfaat maupun tidak. Sudah tentu mereka akan terpengaruh dan terjebak dengan berani meniru apa yang mereka lihat, dengar dan percaya. Kesimpulannya, pengaruh rakasbaya, penggunaan laman sosial melalui internet memberikan kesan terhadap corak kehidupan masyarakat di Malaysia. Secara ringkasnya, penyelesaian-penyelesaian yang kami tekankan dalam kertas kajian ini terbahagi kepada 3, yang mana yang pertama sekali dalam membanteras masalah pengabaian etika di tempat kerja, organisasi-organisasi dan juga ketua organisasi sesuatu syarikat pekerjaan haruslah memberikan tanda penghargaan dan juga motivasi kepada warga kerja mereka. Yang kedua, dalam membanteras masalah pengabaian etika dalam hidup dalam berbilang kaum dan juga masalah pengabaian konsep perpaduan masyarakat, guru-guru dan juga ibu bapa haruslah mendidik anak-anak mereka dan juga pelajar-pelajar sejak mereka kecil dari sekolah sehingga ke institut pengajian tinggi. Dan juga yang ketiga, untuk membanteras masalah pengabaian etika dalam kehidupan seharian mereka, dalam kehidupan seharian masyarakat apabila mereka melakukan aktiviti-aktiviti, media massa dan juga media sosial memainkan peranan penting dalam mempromosikan nilai etika dan juga nilai murni dalam kehidupan seharian. Pertama sekali, dalam membanteras masalah pengabaian etika di tempat kerja, sesuatu organisasi haruslah sentiasa memberikan tanda penghargaan kepada warga kerja mereka. Sebagai contoh, apabila seseorang warga kerja menunjukkan kerja yang hebat, usaha yang keras dan juga prestasi yang tinggi dalam kerja mereka, organisasi tersebut haruslah memberikan pelbagai bentuk tanda penghargaan kepada pekerja tersebut seperti contohnya lawatan insentif ke tempat pelancongan, kenaikan gaji, kenaikan pangkat dan sebagainya. Menurut Akbar Ali et al., manusia digerakkan oleh motivasi. Motivasi merupakan satu elemen yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Oleh hal yang demikian, apabila sesuatu organisasi menunjukkan bahawa mereka melihat dan menghargai usaha keras dan juga kejayaan-kejayaan warga kerja mereka, motivasi mereka akan melonjak naik. Dengan melonjaknya motivasi mereka, mereka akan lebih bersemangat dan lebih bersungguh-sungguh untuk memberikan lagi
kerja keras mereka kepada organisasi tersebut menjadikan pengabaian etika adalah satu masalah yang tidak perlu dibimbangi lagi. Antara isu yang sangat dibimbangi dalam negara kita adalah isu pengabaian konsep perpaduan dan juga pengabaian etika dalam hidup bermasyarakat berbilang kaum. Isu-isu ini sekiranya diabaikan boleh membawa kepada isu yang lebih membimbangkan dan lebih berakar umbi dalam negara kita seperti isu perkauman dan juga isu perpaduan. Walau bagaimanapun, isu yang sangat dibimbangi ini boleh diatasi dengan kerjasama ibu bapa dan juga tenaga-tenaga pengajar. Ibu bapa dan tenaga pengajar haruslah mendidik anak-anak dan juga pelajar sedari mereka kecil sehingga mereka melonjak dewasa bahawa nilai etika dan juga nilai murni dan nilai perpaduan dalam kehidupan masing-masing adalah sangat penting dalam negara kita dan juga dalam diri mereka sendiri. Bapa dan juga tenaga-tenaga pengajar haruslah sentiasa menerapkan kepentingan dan manfaat, mengamalkan konsep perpaduan kaum dan juga mengamalkan nilai etika dalam kehidupan seharian anak-anak dan juga pelajar agar mereka dapat melihat akan kepentingan-kepentingan tersebut. Sekiranya mereka tahu akan manfaat-manfaat untuk memperoleh perpaduan kaum, mereka akan lebih bersemangat untuk mengamalkan nilai etika dan sentiasa bersatu padu antara sesuatu kaum. Akhir sekali, usaha dalam membendung masalah pengabaian etika masyarakat Malaysia dalam melakukan aktiviti seharian boleh diatasi dengan peranan-peranan media massa dan juga platform internet yang lain. Sebagai contoh, siaran-siaran televisyen boleh menyelitkan babak-babak pengamalan etika dalam mempromosikan sesuatu produk. Sebagai contoh, mereka boleh menyelitkan babak-babak seperti babak membantu warga emas, memberi makan kepada haiwan jalanan dan juga membuang sampah di tempat yang sepatutnya. Selain daripada itu, platform-platform internet dan juga media sosial boleh mengadakan kempen-kempen yang mempromosikan nilai etika dalam kehidupan seharian masyarakat seperti contohnya kempen sayangi alam sekitar, pertandingan mewarna ataupun pertandingan melukis perpaduan kaum dan sebagainya. Dengan hal yang demikian, masyarakat Malaysia akan lebih berminat untuk mengamalkan pengamalan etika kerana masyarakat pada abad 21 pada hari ini, mereka sangat terdedah dengan media sosial dan juga media massa. Slide seterusnya adalah perbincangan yang berbangkit daripada topik ini. Daripada penerangan sebelum ini, jelaslah bahawa nilai etika ini kian dilupakan dan diabaikan akan kepentingannya. Jika diteliti dengan lebih mendalam lagi, berbagai-bagailah impak kepada negara dan masyarakat jika tidak ditandingi bersama secara berterusan. Terutamanya pada abad yang serba moden ini. Menyentuh kepada isu perkauman yang telah berlaku pada 13 Mei 1969 yang mana merupakan satu titik hitam dalam sejarah negara kita sehinggakan darurat diisytiharkan pada waktu itu. Sementara itu, angka rasmi menunjukkan seramai 196 meninggal, 439 cedera, 39 hilang dan 9,000 ditahan serta 211 kenderaan musnah. Peristiwa ini berlaku berikutan pengumuman pilihan raya umum pada 10 Mei 1996. Ini adalah salah satu implikasi jika kita mengabaikan sikap perpaduan dan etika dalam kehidupan seharian. Perkara sebegini boleh dielakkan jika semua pihak bersikap lebih profesional, hormat menghormati dan beretika antara satu sama lain. Rintisan daripada peristiwa ini terhasillah rukun negara sebagai
perlembagaan negara kita pada hari ini bagi menyatupadukan rakyat yang berbilang bangsa ini. Di samping itu, sikap etika dan integriti bagi setengah individu ataupun organisasi pada hari ini amatlah membimbangkan kita semua. Seperti kes baru-baru ini, pegawai SPRM dan juga beberapa ahli politik disabitkan dengan kesalahan rasuah dan pecah amanah. Hal ini sepatutnya tidak berlaku sama sekali. Mereka tidak mengamalkan atau menerapkan nilai integriti dan beretika apabila menjalankan tugas sebagai pegawai kerajaan yang sepatutnya membantu negara dan masyarakat, tetapi sebaliknya berlaku. Perkara ini sewajarnya ditangani dengan segera jika tidak kepercayaan masyarakat terhadap sistem negara ini akan musnah sama sekali. Sungguh pun kita telah beralih kepada dunia yang serba moden ini. Tidak bermaksud kita boleh mengabaikan moral-moral dan nilai-nilai sebagai seorang manusia yang berilmu dan beradab. Nilai ini haruslah disemai dalam diri masing-masing agar tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Begitu juga dapat melahirkan dan mendidik generasi yang akan datang. Kesimpulannya, prinsip etika ini memainkan peranan yang amat penting dalam kehidupan manusia. Kebanyakan para ilmuwan barat dan Islam terdahulu menyatakan bahawa personaliti atau sikap seseorang itu berkait rapat dengan etika. Prinsip etika ini wujud untuk melatih diri manusia menjadi manusia yang bertamadun serta berdisiplin dan juga bertanggungjawab. Kajian-kajian terdahulu membuktikan bahawa perkembangan dunia yang semakin pesat ini sedikit sebanyak mengubah cara hidup manusia. Dan abaya etika masyarakat ini, jika diendahkan dan tidak dititikberatkan, akan memberi kesan kepada generasi yang akan datang. Oleh itu, masyarakat perlulah memandang serius tentang isu ini dan demi menjaga keharmonian bersama, masyarakat perlulah saling hormat menghormati antara satu sama lain serta menerapkan nilai-nilai murni dan etika di dalam diri demi ketamadunan manusia yang lebih baik untuk masa yang akan datang. Sekian pembincangan kami pada hari ini. Terima kasih.